Itu Qardawi. Tapi fatwa yang terkini, Qardawi bagi fatwa, Syiah adalah kafir. Baru. Lawan Syiah, menentang mereka dapat pahala. Orang di Lebanon, orang Syiah kata Hizbullah, sebenarnya bukan Hizbullah, Hizbus Syaitan. Itu dia pandangan Qardawi yang terkini diisyar dalam Al Jazeera. Kita sedang menghadapi benda itu dalam masyarakat. Hari Jumaat kemarin, dia orang buat iklan nak buat demonstrasi, berlarak ramai-ramai daripada dataran depan Masjid Zahir mai ke menara untuk tunjuk perasaan yang kita ni minta pembebasan Kudus, Palestin, penuh Baitul Maqdis. Saya tak tahu, lepas tu mereka orang ontang apa semua, kain tu, lepas tu buang. Dan saya telefon timbalan saya, suruh telefon Syekh Ruslan, jangan bagi ruang, sebab ini anjuran Syiah. Kita tak tahu, kita pun bakil lah apa ni, nak bebas Palestin. Padahal Khomeini sebelum dia mati, dia pesan dah, setiap hari Jumaat akhir bulan Ramadan, hampa kena buat demonstrasi, tunjuk kita ni tak setuju kepada Israel yang menawan Palestin. Itu amanat Khomeini belum dia mati. Sebab tu setiap hari Jumaat akhir Ramadan mereka akan buat. Setiap hari Jumaat akhir Ramadan mereka buat. Ini anjuran Syiah. Jangan duk terpedaya. Dia telunjuk lurus kelingking berkait. Ataupun dalam patah Melayu kata, ada udang sebalik. Ni bukan udang ni, bewok. Ada bewok sebalik batu, bukan udang lagi. Bunyi elok dah kode-kode. Tu imam mungkin dapat, pada satu ketika dulu, Imam Jitra dapat buku hijau dia tulis, usaha untuk pembebasan Kudus, hantar atas masjid, bubuh tangga masjid. Nampak di situ baguslah. Tapi itu anjuran Syiah, amanat Khomeini. Lepas tu saya suruh dia punya, saya punya hantar pergi semayang di Masjid Zahir. Dia pun semayang. Dia kata tak jadi belarak sebab nombor satu kerana hujan, nombor dua polis duduk ambil bahagian nak halang mereka. Polis pun tahu kerja ni kerja Syiah. Tapi orang kita semayang dia ikut juga, dia tak tahu. Ni maklumat orang kita ni. Bunyi kita Kudus ni, kita Baitul Maqdis. Orang kita tak tahu, beluih. Padahal itu, mereka tunjuk, kita berjaya. Orang Kedah pun ikut program kita. Amanat Khomeini itu kita junjung. Lebih daripada amanat Nabi lagi. Buat. Tangkap Saudi. Lepas tu, habis tu, ada seorang budak mengaji Maktab Mahmud. Timbalan saya beritahu kemarin. Dia pun tengok orang ramai, dia tahu lah himpunan ni Syiah. Sebab dia tengok pak menakan pupu dia pun ada dalam pak tu. Syiah yang mai tu pak muda-muda saja, daripada Pendang dan Pokok Senar. Ni tempat berkembang ni Pokok Senar. Ni orang Pokok Senar ada Syiah. Mai dia. Allahu Akbar, hancur Israel. Allahu Akbar, hancur Israel. Budak ni tahu, budak ni kata, Allahu Akbar, hancur Syiah. Pok Syiah, rati lu ni. Dia lari binik, duduk atas hancur Masjid Zahir. Budak ni tahu. Ni benda. Dalam kenyataan SB, tempat penyebaran Syiah yang mereka duduk berkumpul di depan sekolah Jenan satu, dan ada satu surau jalan Kuala Kedah. Dia tahu orang Kuala Kedah ada. SB ada tempat-tempat penyebaran Syiah. Dia
Di Alok Setang ada, di Kulim ada, di Sungai Petani ada. Tempat dia orang berhimpun untuk menyebar ajaran Syiah. Kita sedang menghadapi benda ni. Dalam talam kita hadapi ni. Ini dia panggil Fathul Bari pula mah. Dua benda pula gitu. Kita jadi jahwarta. Ajaran kita Ahli Sunnah wal Jamaah mazhab Syafi'i. Tak mau Wahabi ni main duk ajak kata kunut tak ada pula. Dalam Facebook ada seorang kawan yang bawa syekh bulan lepas bawa syekh daripada Lebanon main cerita tentang baca kitab Aqidah Tahawiyah apa semua bagi ijazah pada Masjid Bukhari, cerita tentang kita boleh bertabarruk dengan kesan-kesan Nabi. Ceritalah. Dia buat mai apa rambut Nabi, dia buat mai apa tutup kubur Nabi sebagainya, berambil berkat dengan kesan-kesan Nabi ni. Kalau para sahabat dulu ambil berkat, dia buat mai lah dalil-dalil. Antara dalilnya ada kata dalam Quran ada apabila Nabi Allah Yaqub mata dia buta teriak pasal Nabi Allah Yusuf ni tak ada pada dia kan, dalam Quran cerita buta sampai lepas tu Nabi Allah Yusuf hantar baju dia dia pakai. Lepas tu bubuh balik muka dia fartadda basira, Quran kata dia celik semula. Makna ada kesan baju asar kesan yang digunakan oleh Nabi itu untuk kita. Kan itu maknanya. Tidak apa pasal baju Nabi Yusuf mai bubuk. Ulama ambil antaranya Syekh Ahmad itu dia kata. Kita ambil dari situlah kata bahawa kesan Nabi ni ada, bukan kesan baju dia, kain yang dia pakai, rambut dia, janggut dia ada kesan. Itu kita pandangan kita. Dia mai itu ni bekatlah ambil ni. Fathul Bari ni dan orang-orang Wahabi ni cukup tak mau benda lagu tu. Mengarut khurafat apa semua benda-benda lagu ni cukup tak mau. Kita ambil kesan ulama, pegang kesan ulama, boleh salam dengan ulama, ada kesan apa semua, duduk majlis ulama ada kesan. Apa tak mau? Ni orang Wahabi memang tak mau. Lepas tu depa pula kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah duduk atas arasy. Ahli Sunnah kata, kita kata duduk tu bukan makna duduk macam kita duduk atas kerusi ni. Duduk tu makna menguasai dan juga memerintah serta menguasai arasy itu, bukan Allah duduk. Dia kata tak duduk. Duduk macam kera duduk atas. Lepas tu dalam buku yang diterang oleh Syekh tu buku-buku orang Wahabi ni, Allah sentuh taik dan najis Allah boleh sentuh dengan tangan dia apa semua. Jadi hak ni tak mau, kita tak mau hak ni. Kita mazhab Ahli Sunnah kita takwil. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal kekallah muka Allah. Kita muka Allah. Mengenal muka Allah tak tahu. Muka Allah kata muka. Kita kata muka di situ makna zat. Kekallah zat Allah, yang tak kekal zat makhluk ni akan hancur mati, zat Allah akan kekal, diri Allah akan kekal. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah atas tangan mereka itu. Kita tangan itu dipanggil ayatus sifat, ayat-ayat yang cerita sifat Allah yang sama dengan sifat kita, sedangkan kita laisa kamitslihi syai'. Ahli sunnah wal jamaah takwil ayat-ayat itu. Yadullah tu mana? Bukan tangan, kuasa. Sebab tangan itu melambangkan kuasa. Macam kita kata, negeri Kedah, lah ni duduk di tangan UMNO. Misalnya. Awak UMNO ada tangan kah? Duduk pegang negeri Kedah. Makna di bawah kuasa orang UMNO. Maksudnya begitu. Itu makna Ahli Sunnah. Dia pun tak mau. Ni Wahabi dia tak mau begitu. Lepas tu ada seorang, saya temu duga. Cerita boleh tak mengaji tak bagus ni. Saya tak benda ni. Kemarin dulu hari Khamis saya temu duga 15 orang pensyarah Arab yang main nak ngajak di Insaniah. Kami 3 orang. Orang panggil saya temu duga apalah. Arab ni kelulusan PhD apa semua main temu duga. Ada seorang tu dia cakap durah. Saya tanya-tanya, dia pun ikut lagu mazhab depa ni.
Dia kata dia buat tesis gini, pandangan orang ni betul, hak duk takwil, betul semua tak betul hak kita. Saya tanya dia, awak takwil pasal apa tak betul? Lah aku nak tanya hang. Yadullah fawqa aydihim. Kalau hang tak takwil, hang nak kata tangan Allah atas tangan mereka. Allah ada tangan, macam tangan kita manusia. Orang ahli sunnah takwil, kuasa Allah atas kuasa mereka. Tang mana saya? Salahnya apabila kita takwilkan makna tangan itu makna kuasa. Tang mana salah yang kita tak mau? Dia tak boleh jawab. Arab. Nampak dia lagu Wahabi sikit ni. Arab. 15 orang mai. Baik, Wahabi dia tak mau. Lepas tu kunut tak ada. Sembahyang tarawih tak boleh lebih pada 8. Sembahyang 8 masuk neraka. Dia buat sembahyang 8, dia boleh semua 8. Wahabi di ni lebih Wahabi daripada Mekah. Mekah yang 23. Mana hak ni kita tak mau main naik Kedah. Orang-orang dia Fathul Bari, Datuk Asri itu lah Dr. Asri semua ni orang-orang Wahabi. Kita tak mau. Depa ni mai nak basuh hak Syekh tu mai kata boleh ambil kesan-kesan Nabi, rambut Nabi, apa baju Nabi. Depa tak mau tu. Kononnya nak mai basuh hari ni lah. Di Mentalun. Puak hak anjuk ni tak tahu apa. Jadi Hadi yang bawa Syekh tu mai dia telefon saya tang kemarin. Datuk tahu tak? Dia apa nak pi tu nak basuh hak saya bawa Syekh dulu bulan mai abang tu lah. Depa tak suka benda-benda begitu. Tu dia nak mai basuh, tu nak mai. Dia mai mungkin tak basuh, dia cerita bab Ramadan lagi. Apabila orang kita ni mudah tertarik. Dia kata, syok betul Bari ni minta mai pula. Mai pula tu mula. Orang tua-tua kata, kalau jarum luluh masuk dalam kain tu, benang pun boleh masuk. Kalau kita tak mau bagi benang masuk dalam kain tu, jarum jangan bagi masuk. Kalau jarum masuk je, benang ikut ke belakang. Mana kalau sekali kita panggil dulu, akan main 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Orang kita pula jenis bodoh ni semua terima. Mai Syiah terima. Mai Wahabi terima. Jenis bodoh, jenis pengayak tak ada apa. Beras pun tak apa, tik kucing pun tak apa, tik kambing pun tak apa. Jenis tak ada pengayak. Orang jual apa semua terima. Pisang goreng terima. Kalau orang tu irih selipar buat selipar goreng, beli kata orang kita. Ambil tik kering buat goreng, kata ni apa ni tapai goreng ni sedap lah. Orang kita beli mesti tak tiba. Kita ni saya abang kat depa di apa dia tu kat Zainal tu, bukan Zainal Asri, dia Zainal Asri ni Darul Hadis. Zainul Mukhtar ni dia pegawai agama MB. Itu kata nak buat di Mentalun, minta pandangan saya, minta kami apa kerjasama atas dasar ilmu. Tapi kalau nak mai Wahabi, saya tak mau akan terlibat. Buatlah ke diri, saya tak mau terlibat lah. Saya tak mau sebab ini bicara dengan elemen mereka. Saya bertanggungjawab. Pegang elemen titah ucapan Tuanku, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dan amalannya ikut mazhab Syafi'i. Boleh tak boleh? Betul dengar kita pagi ni dia pakai silbak walaupun berkat atau Dr. Aziz Hanafi ikut begini. Atakan rentang atau dia itulah itu macam masa surah Salahiyah mai bagi semangat dulu lawan kita. Ni kedudukan duduk berlaku dalam masyarakat kita. Semalam kemarin saya bawa fan rice mai daripada ada apa dia orang dari Syria mai pejabat saya 2 minggu lepas, orang Arab mai dari Syria. Bawa mai fan rice tu boleh bubuh TV tengok bagaimana kekejaman tentera Syria yang ikut Bashar bin Assad. Bashar ni orang Syiah, bunuh orang Sunni. Ada seorang bapa tengok Allah dukung anak perempuan dia lebih kurang umur 3 tahun, kepala putih tak ada, tinggal tangan aja duduk. Nak tengok tak kamu, ada seorang budak umur lebih kurang 8 tahun 4 tahun ni
Kena tembak ni, habis kau ni, keluar darah, tak ni, mulut-mulut tak ada apa ni. Budak bergelimpangan mati, budak-budak kecil. Kerja apa ni? Kerja tentera Bashar bin Assad yang Syiah. Lah ni, orang Syria duk buka bagi tanah kepada orang Iran mai. Syiah. Bahaya. Saya ada tunjuk malam kemarin, saya tunjuk kepada orang sembahyang tarawih. Kita sembahyang tarawih 8 rakaat ni, kita nak tengok di kekejaman Syiah. Lepas tu tunjuk Syiah di Kuala Lumpur. Lepas sembahyang. Dia jadi imam terlebih macam saya, lebih. Kalau kita tengok lagu dia tak tahu. Cara dia pas sembahyang betul. Asyhadu an bang depa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad, asyhadu anna aliyan waliyullah. Qamat gitu. Itu sembahyang depa. Sembahyang tak rokok lagi. Doa laknat para sahabat. Tunjuk cara orang Syiah sembahyang. Di mana? Di Gombak, Kuala Lumpur. Ada satu tempat nama Hauzah, ada surau depa. Orang perempuan duduk dengar kelumbung ni macam cikgu Syariah. Kalau kita tak tahu, orang kita lagi macam kita. Tunjuk. Lepas tu tunjuk dia punya gambar. Di Malaysia ni gambar. Sina Ali duduk depan, Sina Husin, Sina Hasan. Ada, macam Tok Kong. Sina Ali duduk tu, janggut. Ada gambar Husin Hasan di tepi, janggut semua. Sina Ali tu janggut. Duduk itu. Lepas tu belakang ujung kali muka dia bercahaya-cahaya, Imam Mahdi. Imam-imam dia semua 12 orang dah. Ada. Di Perlis bawa ada, di Kedah ada, dia guna kedai-kedai makan Syiah, kedai-kedai kopi, bubuh gambar tu. Syiah ni. Sina Ali cakap gambar mana? Mana ada kamera besar. Ada ni, apa semua dulu, zaman dulu. Mereka bukan dekat Sina Ali. Nabi Muhammad buat gambar. Ada saya tengok nama Nabi Muhammad. Baju tak pakai dekat tu. Nampak lagu orang bodoh. Kan Nabi Muhammad bodoh lagu tu kan. Ada gambar Nabi Muhammad. Syiah buat gambar Nabi Muhammad. Nak biar lagi lagu ni. Ada tu filem tu ada kat saya. Nak tunjuk boleh bila tunjuk sekali. Ni tak boleh. Tengok sikit-sikit, tengok kekejaman. Sampai nak tengok tak gamak. Ada seorang tu, puak tentera Bashar tu. Sepak, tepak, sempak, sampai tendang. Pasal dia ni orang sunnah, ahli sunnah. Syiah. Perang tu bukan perang ni. Lawan sekarang ni Syiah dengan ahli sunnah. Puak ni dia tanam. Bunuh ahli sunnah ni dapat pahala. Bunuh ahli sunnah ni daripada dapat pahala lebih baik daripada bunuh Israel. Kalau tanam lagu tu, orang nak buat pahala, kalau nak bunuh kita, macam kita bunuh tikus dapat pahala. Bunuh ulang dapat pahala. Begitu. Ni benda ditanam. Lepas tu tengok di Gombak. Sambut hari kematian, hari maulid Sayyidatina Fatimah. Kan? Daripada agung Fatimah Ali ni. Sambut. Budak-budak kecil tu. Duk nyanyi. Budak kecil-kecil umur 10 tahun. Hak tu sambut Fatimah. Hak di Afghanistan. Ditunjuk gambar. Hari Sina Husin mati. Ambil pedang ni. Tibai. Piak. Terbelah aku tu. Sampai orang kena usung. Pasal apa? Darah. Lepas tu, hak bubuh mata pedang 4-5 bulan tadi. Tibai tu. Berdarah. Pasal apa? Darah tu apabila keluar. Darah tu untuk nak bayar darah Sina Husin yang mereka bunuh. Islam suruh kalau begitu tu. Ambil pedang tibai belakang. Tapi orang ikut. Tunjuk semua dalam filem tu. Ni benda-benda ni. Allah. Bawa mai kita campur dengan hak kita dapat daripada tu. Dia panggil hauzah. Tengok kita kalau sembahyang elok duk sah elok sembahyang. Allah Akbar.
Lepas tu mereka ni nak bagi salam, dia, tangan dia tepuk. Bagi salam. Belin sangat daripada kita beribadat. Lepas tu dah lah sujud atas batu yang mereka Karbala tu. Saya pergi Syria dulu, ada satu masjid, namanya Masjid Sayyidah Zainab. Pergi, nak tengok orang Syria, Allah, dia tawaf kubur tu, dia sujud kat kubur, dia semayang cara mereka. Allah yarham Datuk Akub Senawi Ali Fatwa, dia kata, pergi masuk, saya tak mau masuk, dia kata, tempat ni, tempat tu halal nak, dia duduk pintu pagar. Saya masuk, ya, nak tengok cara mereka buat. Allah, cara Syiah. Di mana? Di Syria. Dulu, kami pergi 5-6 tahun dulu. Jadi kita Syiah pun tak mau, Wahabi pun tak mau. Kita Ahli Wassunnah wal Jamaah ikut mazhab Imam Syafi'i. Sehingga saya berjumpa tuanku beberapa kali, apabila kita terpaksa, saya cerita dah, keluar daripada pandangan mazhab Syafi'i kepada mazhab Hanafi, bukan Wahabi, tentang nak sembahyang jemaat di pusat latihan polis di Langkawi. Langkawi ini ada satu pusat dia duduk melatih polis-polis lelaki perempuan ni, lebih kurang ada 400-500 orang. Jadi apa hari Jumaat, budak lelaki-lelaki ni nak sembahyang jemaat, duk muat bah wak pi ke masjid. Daripada pusat latihan tu muat bah pergi masjid. Bah ni kadang-kadang mampu, kadang-kadang hidup 10 treat baru habis ni. 300 orang, 400 orang, 10 treat baru habis. Pergi sana 400 orang pergi masjid tu, kacau orang masjid tu pula, ketat masjid dengan ni. Lagu mana nak buat masalah. Masalah yang pertama, nak pergi nak kena bawa bah hantar. Bah pula dah bagi hak ni, bukan bah baru-baru, bah 3 silinder berjalan. Lepas tu pergi sana ada penuh pula masjid dengan orang-orang depa pelatih ni, jadi orang kampung. Mesyuarat pihak Numai, mesyuarat nak minta nak buat jemaat dalam surau ataupun masjid pusat latihan tu, masjid besar. Boleh tak boleh minta kepada Jabatan Mufti. Saya pun mesyuarat ahli fatwa dan mengikut mazhab Syafi'i memang tak boleh. Sebab mazhab Syafi'i mesti 40 orang itu orang yang bermustautin. Mesti panggil ketua hak duk buat latihan tu, mai cerita kat kami di sini. Mai cerita gini-gini masalah-masalah. Ada orang bermustautin kot tu. Dia kata ada tapi tak amal, lebih kurang 15 orang saja, tak cukup 40. Jadi tak boleh buat jemaat ikut mazhab Syafi'i. Kami mesyuarat, lah tak apalah, kita keluar dari mazhab Syafi'i, kita pergi kepada mazhab Imam Hanafi. Imam Hanafi pertama sekali dia tak syarat 40. Yang kedua, orang bermukim boleh dah, tak mesti mustautin. Jadi puak-puak ni bermukim, duduk situ bermukim 3 bulan, 4 bulan buat latihan. Jadi kalau ikut mazhab Hanafi memang boleh buat jemaat situ. Habis tuanku titah mazhab kena ikut mazhab Syafi'i di sini. Kecuali kalau nak ikut mazhab lain, kena pergi jumpa tuanku minta izin, tuanku benar baru boleh. Saya pergi jumpa tuanku di istana. Tuanku, ampun tuanku, Patik Mai ni nak minta izin kenan tuanku untuk nak meluluskan kepada pusat latihan ini polis di Pulau Langkawi untuk mereka buat jemaat. Ceritalah lebih kurang masalah. Jadi tuanku akhirnya kita buat keputusan kena ikut mazhab Hanafi baru boleh buat jemaat. Kalau ikut mazhab Syafi'i, semacam mana enakmen warta dari Kedah, kita tak boleh buat. Jadi nak ikut mazhab Hanafi, kena mendapat perkenan dulu yang Muhammad tuanku ni, Patik datang minta perkenan tuanku lah nak buat jemaat. Tuanku tanya saya, mazhab ada berapa semua? Dia tahu dah tapi dia nak test kita. Dah mazhab ini. Lama dia duduk melengung, duduk fikir. Keluar dia. Tak apalah Tok Mufti no, kita bagilah dia pas semayang no. Saat ni kalau tak semayang lama, dia terlupa pula semayang jemaat. Tak apa kata. Dia kata, ampun tuanku, Patik menjunjung kasih lah. Mudah-mudahan Allah bagi pahala kat kita sama tuanku, pasal kita benar dia pas semayang jemaat. Itu boleh buat jemaat. Kami pergi melawat sana, bawa Datuk Zakaria orang besar, Datuk Majid pergi tu, pusat latihan.
Sana nak tengok lokasi mana-mana. Jadi nak keluar mazhab tu pun satu mendapat. Ni main-main pasang Wahabi dah. Tu tak boleh. Saya tak boleh benar sebab ini canggah dengan enakmen amalan agama di negeri Kedah. Sebab ini titah itu tuanku. Depa tak ada apa senang. Nak Wahabi buat mai, Syiah buat mai, mana boleh. Sebab itu kita fatwa kita, dan itulah yang diwartakan dan menjadi pegangan kepada Majlis Agama Islam bertanggungjawab. Lepas itu isu imam-imam. Isu saja, Di negeri Kedah ni ada 111 masjid yang tak ada imam. Ada Atik Imam Tua Banti, ada Atik Imam Mati, apa semua. Dulu JAKIM bagi elan 3 orang sebuah masjid. Negeri-negeri lain, imam 1, imam 2, imam 3, semua dapat elan. Tapi negeri Kedah, imam dan 2 orang bilai. Jadi 3 orang juga. Apabila mati imam, JAKIM tak akan keluar dah yang 3. JAKIM bagi 2 saja. Sementara hak duk 3 tu gagah teran pilah bagi 3. Tapi kalau mati seorang, tekat 2 saja. Memang dapat bagi 2 saja. Sebuah masjid 2 orang, imam 1, imam 2. Kalau kita dapat bilai dah 2, JAKIM tak akan bagi dah. Imam kita lentik, tu imam tu. Dia bagi 2 saja. Imam tu bilai tu kita jolok naik bagi jadi imam. Ataupun langkit tu imam tapi tak ada gaji. JAKIM tak bagi. Lagu mana? Dah ada 111. Yang tuanku perkenan jadi imam tu dah ada 24 dah. Kita mesyuarat baru ni. Benda ni tak boleh biar begitu. Apa kita mesyuarat? Kita kata imam yang lentik 24 orang tu terus lentik, dan kita minta kerajaan negeri bayar gaji mereka. Jangan duk biar masyarakat jadi susah tak ada imam. Nak menikah pun bayar. Cari tu imam rata. Saya mau mudah-mudah, masa nak menikah juga seorang lagi, tapi Tik Imam, jadi nak menikah pun bayar, Tik Imam tak ada. Siabang kita abang kepada ni, kita mesyuarat, kita minta kerajaan negeri bayar gaji imam yang tuanku sudah lulus 24 orang tu. Hak 111 tu cerita lain nak tahu. Ni hak dah lulus dah. Supaya jangan bagi susah orang kampung. Sampai masjid tu sampai 5 tahun tak ada Tik Imam. Ada kan? Ada 111 masjid, semua kita ada 500 lebih di Kedah ni. Jadi insya-Allah keputusan terbaik kita kata. Imam majlis agama sendiri ambil duit majlis bagi gaji imam macam tu imam duk dapat dah, ataupun kerajaan negeri sendiri bagi gaji imam. Kalau hak lain kita belanja boleh, apa hak ni kita belanja tak boleh, kita pun pederah sikitlah tu kan. Jadi depa pun hangguklah nak bagi, tak tahulah, kita tunggulah. Jadi benar-benar lagu ni lah yang kita ambil berat juga. Tapi kadang-kadang orang tak tahu, orang kata tak buat apa. Sebenarnya nak duk buat. Tapi duk buat ni lagu tu lah. Sangkut sana, sangkut sini. Ni peraturan, tapi kita berusaha. Jadi majlis kita baru mesyuarat. Tahun ni baru ni kali mesyuarat. Baru dilantik majlis, hari majlis. Baru lantik, baru kita mesyuarat. Baru ni. Dan kita nak buat satu task force untuk menentang Syiah di seluruh negeri Kedah ni. Kita akan libatkan semua orang. Tang mana kita akan macam kita buat task force lawan Arqam dulu. Arqam dulu pun kuat, tapi ada task force kita, ada pendakwah kita pergi menentang semua. Jadi disenyap begitu. Ini pun Syiah kena buat begitu. Depa ni dah ramai orang depa. Apabila ketua Syiah tu buat kenyataan, sekurang-kurangnya 300,000 di Malaysia, dan hampir katanya ke 1 juta orang. Ini satu benda yang banyak ni. Di Melaka awak keluar buku dia apa? Ayat apa dia beli RM5 tu? Isi file tu. Itu ayat Syiah tu yang ada beli. Kalau kita beli, kita support. Duit tu lah mereka duk gunakan untuk mengembangkan Syiah di Malaysia. Dia ada syarikat dia, nama apa, toke dia duduk di Gombak. Sipai tu. Kita duk beli. RM5 sebetulnya.
makan ayak biasa je lah. Ayak mineral biasa harga RM1 tu sudah. Kan isi pai pun bukan terang mana. Kencin duk besiak situ. Tak lega-lega. Tu nak cerita sikit lah. Kita takut anak-anak kita. Takut. Lepas tu ada seorang Datuk Syed, dia kata, saya bimbang awak. Anak saya duduk mengaji di Baghdad lah ni. Dia tahu pula, dia ni jenis Syed pula. Syed ni keturunan Nabi. Syiah cukup mau je ni. Dia duduk ni, duduk dekat dengan anak saya takut pula. Dia kata, tak tahulah, kita kena pasti elok lah. Orang Syiah ni dia tengok. Law ni lawyer banyak orang mereka. Doktor banyak. Di Sungai Petani ni lawyer. Baru ni budak daripada Johor. Duk ngaji UUM. Pun Syiah. Syiah. Jadi dia masuk di pusat-pusat pengajian tinggi. Kampung-kampung dia tarik lagu tu lah. Tapi pusat-pusat pengajian tinggi, orang ni balik jadi pensyarah. Orang ni jadi lawyer apa semua. Tarik. Puncanya, 2-3 punca. Nombor 1, orang sini duk pergi ke Iran. Masuk di Qom, masuk di mana tu. Qom tu suatu kawasan yang tak boleh masuk kecuali orang tertentu. Tapi ada orang Malaysia yang boleh masuk Qom dengan bebas. Balik main kembang Syiah. Antaranya yang boleh masuk Qom dengan bebas, ketua Syiah Kedah tu, Lah Hasan. Kawan tu jumpa dengan saya baru ni, dia cerita dia pergi ke Iran, pergi tengok, nampak Lah Hasan dia duduk di Iran. Mana dia kata masuk. Masuk Qom dengan mudah pergi di Iran. Yang kedua, orang Iran mai duk mengaji banyak kita ni. Itu pun Insaniah nak ambil pensyarah Iran di Bodi Insaniah, orang tak bagi. Orang Iran pula. Universiti pertanian ke apa cerita, profesor tu cerita. Mai kita syarat, kalau anak kita nak masuk universiti, syarat bahasa Inggeris kena boleh apa. Orang Iran tu mai patah Inggeris tak boleh masuk mengaji. Apa ni duk bawa mai perkembangan Syiah ni, orang Iran ni. Saya kata, kalau orang luar mai, kalau bawa penyakit H1N1, kita cek, ada H1N1 tak boleh masuk. Visa ada kita tak bagi, tak boleh masuk. Immigration tak boleh masuk. Pasal bawa penyakit. Pasal apa orang bawa penyakit akidah kita tak halang? Bawa penyakit ni halang. Pasal apa? Kok berjangkit dengan kita ni. H1N1, H1N2, buat pula kita ni. Tak mau bagi berjangkit, kita tak bagi dia masuk. Bawa penyakit yang boleh bahaya. Orang bawa penyakit akidah. Syiah, Wahabi. Pasal apa kita tak halang? Tak apa. Bagi galakan pula. Ni jadi. Dia bawa main penyakit ni. Dia mau hebat lah penyakit. Jadi kita kalau bercakap benda ni, kita emosi sikit lah. Pasal apa? Pasal tindakan daripada pihak-pihak yang kenaan dia. Sedangkan kita merasa apa? Racun yang meracuni akidah lebih bahaya daripada yang meracun badan. Racun badan kita mati habislah. Tapi racun akidah, dengan akidah itulah kita nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau duk maki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Syiah dia nak berdoa, dia kena maki Abu Bakar Umar dulu baru doa. Dan maki Sayyidah Aisyah dulu. Laknatullahi alaihim ajma'in. Baru depa boleh berdoa. Baru Allah terima doa depa. Selagi tak maki sahabat, tak terima doa. Itu kepercayaan depa. Sebab itu mana-mana Syiah berdoa, dia mesti maki sahabat dulu. Lepas itu sahabat ni depa maki. Sedangkan kita duk baca Quran. Sahabat Nabi Abu Bakar khususnya, Allah cerita idhuma fil ghari, ketika mereka berdua duduk dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi, ketika Muhammad berkata kepada kawan dia. Siapa dia duduk dalam gua dengan Nabi? Abu Bakar lah, bukan ada orang lain, bukan Ali, Abu Bakar. Allah puji Abu Bakar. Allah bagi taraf Abu Bakar tu sahibihi, sahabat Nabi. Tiba-tiba hampa main maki Abu Bakar tu, kata dia murtad lah, kata dia kafir lah, fasik lah. Sedangkan Allah puji Abu Bakar dalam Quran. Kerana Abu Bakar pergi hijrah kali dengan Nabi.
Maknanya, hak Allah puji, hampa keji. Makna, hampa lawan Allah. Wa sayujannabuhal atqa dalam surah Al-A'la. Allah akan jauhkan neraka itu kepada orang yang paling bertakwa. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Yang bagi hartanya untuk membersihkan Bilal ibn Rabah daripada belenggu perhambaan. Siapa yang buat keluar duit beli Bilal ibn Rabah, merdekakan dia daripada belenggu perhambaan, ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia beli Bilal daripada Umayyah bin Khalaf, duk siksa Bilal, kemudian dia merdekakan Bilal. Allah puji Abu Bakar dalam Quran. Lepas itu secara umum Allah cerita, as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar, orang-orang yang dulu-dulu masuk. Dulu tu kira sebelum perang Badar tu masuk muhajirin wal ansar. Siapa yang masuk Islam sebelum perang Badar, itulah as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Abu Bakar sebelum Badar, Umar sebelum Badar, semua. Allah puji dalam Al-Quran. Muhajirin Allah puji dalam Quran. Orang Ansar Allah puji dalam Quran. Tiba-tiba hampai main laknat mereka ni. Hampai keji orang ni. Habis? Itu yang Zul Qardawi kata, puak ni kapiak ni. Satu. Yang kedua yang kita tak boleh terima, Quran nak kita duk baca. Ustaz Azri duk ajak tadi. Mat wajib, mat apa tadi? Mat apa? Aku duk dengar ujung-ujung. Mat idram, mat mencari, apa semua ada sama. Ada juga orang baca Quran dia dengung. Orang kata dengung sekat. Idram apa? Idram mencari, duk cari ayat lepas tu huruf apa tu. Idram mencari. Dia idram tu duk cari huruf, bukan idram ada hukum apa harakat. Kadang sampai idram ni 2 harakat aja kan. Sampai 4 harakat ni duk cari huruf apa lepas ni pula. Tu dia bagi idram mencari. Quran yang kita baca tu 30 juih yang kita habis berapa kali dah bulan puasa ni. Dia kata Quran itu Quran yang kurang. Quran dulu bukan banyak tu, ada 17,000 ayat, bukan 6,000 aja. Sayyidina Osman ni yang buang banyak ni. Dia ni jahat. Sayyidina Osman tu Nabi bagi jadi menantu 2 kali. Mati hak kak, Nabi ambil sekali lagi menikah dengan adik. Ruqayyah mati, Ummi Kulsum Ruqayyah. Lepas tu Nabi kata, Osman, aku sebab tak ada anak perempuan lagi. Kalau ada anak perempuan lagi, aku nak ambil jadi hang menantu kali ketiga. Punya baik, Nabi kenan kat dia. Tapi Nabi tak ada anak perempuan dah. Osman tu dia berkata, tak terpakai awak. Korang ayat Quran daripada 17,000 tinggal 6,000. Boleh terima. Quran yang kita duduk sanjung. Quran yang kita duduk pakai. Dia berkata Quran ni korang. Dalam Quran sebenarnya ada surah wilayah. Surah menceritakan tentang Allah suruh lantik Sayyidina Ali jadi khalifah lepas Nabi mati apa semua. Mana ada surah wilayah? Ada surah wilayah. Dia kata surah wilayah ni Osman buat. Ada dalam Quran. Itu dia kata orang Syiah Iran pun memang mengaji sampai dapat nombor 1. Dia baca Quran kita. Dia baca Quran kita, tapi dalam akidah mereka. Begitulah. Quran ni korang. Boleh terima kata Quran kita korang. Ni benar-benar tu yang Zul Qardawi kata mereka ini adalah kafir. Kita tak tahu sebenarnya. Teruk. Menikah mut'ah ni menikah pakai kontrak. Anak dara ni jumpa orang jantan. Aku menikah diri aku kat hang 3 bulan kita nikah. Terus nak balik. Kita duduk Amerika ni kita nikah dulu. Tak payah pak, tak payah mak, tak payah apa. Dia angkat nikah kat kawan tu terima nikah. Dia duduk 3 bulan. Lepas 3 bulan, cerai dengan sendiri. Itu menikah mut'ah. Bini orang pun boleh. Pergi duduk mereka mengaji dia dah. Nikah dengan kawan orang sana. Tak payah minta izin. Boleh. Semayang yang wajib 3 waktu saja. Hal lain tak wajib. Boleh jamak. Ambil semayang, sapu kaki tak payah basuh. Itu ada ngajak sekolah Kekhoa. Seorang ustazah Syiah ngajak anak murid Melayu duk ngaji Kekhoa, basuh, ambil semayang, basuh, tak basuh kaki, sapu saja. Mana tindakan siapa nak ambil? Kita abang Jabatan Pendidikan tak boleh ambil tindakan. Budak Melayu ngaji sekolah Kekhoa tu, ustazah tu ajak, ambil semayang tak payah basuh. Wa arjulikum ilal ka'bain. Farsilu biwujuhikum.
Faghsilu wujuhakum, basuh muka kamu yang wamsahu biruusikum, sapu kepala kamu, wa arjulikum, dan kaki kamu. Mana kaki Allah suruh sapu. Sedangkan kita ahli sunnah wal jamaah kata kaki itu ikut muka. Faghsilu wujuhakum, basuh muka kamu, wamsahu biruusikum wa arjulakum, kita baca, tapi mereka baca wa arjulikum. Arjulikum itu ikut kepala. Kalau arjulakum tu ikut tangan. Ikut tangan kena basuh, ikut kepala kena sapu. Dia pusing ayat Quran. Buka Quran kita baca wa arjulakum ilal ka'bain, tapi depa baca wa arjulikum, li arjuli kasrah lam, mana ikut kepala. Kalau kepala sapu, maka kaki pun sapu. Kita kata ahli sunnah ada wa arjulakum, ikut wujuhakum, ikut muka, arjulakum kaki. Mana kaki kena ikut muka. Kalau muka kena basuh, kaki pun kena basuh. Tu ahli sunnah wal jamaah. Dia pusing ayat Quran. Ni ustazah balik Mesir. Dia ajak kira. Apa kali orang buat ni, tapi Jabatan Pendidikan tak boleh ambil tindakan. Tak buat apa? Coba mana? Dia Kementerian Pendidikan, cikgu-cikgu ni kita tak ada hak. Kita boleh habaq, orang habaq dah, kan tak habaq ni cikgu ni, ustazah ni, tapi kementerian tak boleh buat apa. Lebih masa lebih lah masa pun. Lepas tu hari Jumaat, wallahu alam, ada orang pi habaq ke pejabat saya pun kita buat kenyataan, tapi ketua Syiah Napi, hari Jumaat kita puasa hari Rabu, Khamis Jumaat, puasa yang 3. Seorang yang duduk kat gunung tu mati, umur 40 tahun. Orang Syiah mati, dia wasiat mayat dia diurus secara Syiah. Dia wasiat apabila mati, kalau Kedah nak pergi simpan, kalau Kedah orang ada Kedah, mayat itu diurus orang Syiah datang daripada Pendang. Siapa pun tak boleh masuk masa mandi mayat. Tok Imam tak boleh, Tok Bilal tak boleh, apa pun tak boleh. Dilarang. Saya diberitahu wallahu alam, tapi dinapi. Dia pekapan dengan 2 helai kain. Kain pertama kain hitam, kain balut yang kedua kain putih yang ada pedang selang. Mandi lagu mana tak tahulah. Siapa pun tak boleh masuk. Adik-beradik pun tak boleh masuk. Yang urus mandi itu kerana wasiat orang Syiah mai daripada Pendang. Katanya bekas esko dulu pun tak boleh masuk. Nak tengok. Saya dipahamkan, wallahu a'lam, minta maaf cakap, dia ni adalah aktivis parti PAS, pernah jadi ketua Dewan Pemuda PAS Kuala Kedah. Tapi dia tak berhenti lama dah, tak jadi ketua, jadi orang Syiah. Isteri dia ada di gunung. Dia ni berhenti kerja, dia duduk buat kerja jadi kontraktor apa semua. Mati hari Jumaat. Hari puasa itu, wasiat bayar mayat dia. Lepas tu, diceritakan bahawa talqin 2 kali. Malam banyak duduk atas, talqin kali. Lepas tu banyak turun bawah, talqin balik bawah. Pada mulanya, wallahualam, dia orang cerita kat kami, dia pun letak mayat tu melentang gitu. Tu imamnya terjun pergi bawah, angkat alih. Tak boleh. Mayat mana boleh melentang, kena berhadap kiblat. Wallahualam, tu cerita yang sampai ke pejabat kita, dan itulah yang kita buat kenyataan mana-mana pun. Ini tindakan kalau kita tak ambil, lagu tu.
tindakan ini boleh diambil di bawah penguatkuasaan suatu unit di Jabatan Agama Islam Negeri. Jabatan Agama Islam. Jabatan Mufti haknya keluar fatwa ajaran Syiah ni sesat. Kita tidak ada kuasa boleh ambil. Tapi tak ada kuasa pun, penerangan harus diberi oleh semua kaki tangan yang duduk di Jabatan Agama, sebab dia ada unit penerangan dan sebagainya. Kita kena ganding. Kita alhamdulillah kita duk buat seminar juga. Sana sini kita seminar nak tunjuk kesesatan mereka. Dan saya 24 bulan ni orang panggil buat satu forum di Langkawi. Saya bawa Abdullah Din tu buat forum di Masjid Temunyong Langkawi untuk cerita tentang kesesatan Syiah. Forum ni bolehlah kita buat forum Maulud Nabi, forum apa semua fadilat puasa boleh, tapi di samping tu forum tentang Syiah ni pun kena buat. Orang kampung tak tahu. Kena tunjuk tentang kesesatan mereka. Isu-isu yang duk berlekar di tepi rumah kita. Anak-anak cucu kita takut. Tok dengan Tok Wan kuatlah, tapi cucu ikutlah. Syok. Bunyi sedap saya ada tengok dalam TV tu. Nyanyi sambut Sayyidatina Fatimah, Maulud Fatimah. Ada Maulud Fatimah. Buat di mana? Buat di Gombak. Bukan di Iran, di Gombak. Apa nak jadi kita? Ramai. Di Selangor ramai, di Melaka ramai. Lepas tu lah ni dia masuk kok politik pula, Syiah. Dia masuk belakang. Dia lebih kurang ayat acak yang kita tak ada parit. Ayat acak tak ada. Kalau dia buat parit elok, dia lalu kot parit tu. Tak ada parit, dia pergi masuk bilik tidur kita pun masuk ayat acak. Kita tak ada parit. Kalau ada parit senang, kita belat tu, terima pergi kerin. Ni tak ada parit. Pergi sini. Sekianlah dulu dimaklumkan. Tu kuliah kita hari ni. Hadis tak baca juga. Takut, kita takut. Kita duk kemas baca Quran dengan tajwid. Kita nak baca hadis Nabi, nak tahu, tapi hari ni kita tak dan baca. Kita duk kemas ilmu. Tiba-tiba kok belakang tu ada orang duk tackle anak cucu kita. Kaifa yatimmul bina idza kunta tabni wa ghairuka yahdimu. Bagaimana satu binaan itu akan sempurna dan terbina dengan elok kalau kamu duk atok bata, di belakang kamu orang duk katok bata yang kamu atok. Tak akan sempurna binaan. Kita atok belah ni elok, hak kita atok kemarin ada orang duk punggah dah. Kita atok tanu elok, hak kita atok hari ni orang lain punggah. Begitu kita lah. Kita bina-bina tapi ada tangan lain duduk kunah bagi reban hak kita bina. Kita bina dengan Quran, kita bina dengan hadis, pengajian al-sunnah wal jamaah, pengajian fiqh dengan tasawuf semua. Kita duk bina. Belakang kita orang duk kunah bata hak kita atok tu. Runtuh satu. Mesti ada kuasa lain yang mengawas supaya tangan-tangan ini jangan meruntuh apa yang kita bina. Ya? Betul, kita takut. Maki sahabat ni kita tak boleh terima, tuan-tuan. Sahabat Nabi ni, kita dengan mereka 1000 kali dia. Kita kalau duduk zaman mereka, nak bawa kasut Nabi pun tak layak dulu kita ni. Sahabat duduk bawa kasut Nabi, bawa tungkat Nabi, bawa ceret Nabi ambil sayang tu.
Sahabat bukan lekeh punya sahabat. Kan? Nabi Muhammad disebut 4 orang sahabat ni masuk syurga. Ada lagi 6 orang jadi 10 semua masuk syurga. Tiba-tiba orang Syiah laknat 3 daripada 4. Abu Bakar, Umar dan Osman laknat. Sedangkan Nabi kata, ni ahli syurga, mubasysyirin bil jannah, ahli sunnah apa? Ahli syurga yang Nabi dah aku sejak hidup ni ada 10 orang yang Nabi aku. Kamu ahli syurga, kamu ahli syurga. Tiba-tiba Syiah laknat dia. Tak mana betul ya? Kita tak boleh terima lah. Kalau orang kata hang tu jahat, pemohong, kita boleh terima lagi kan. Tapi kalau kata sahabat jahat, tuan-tuan, kita tak boleh terima. Bahkan ada puak-puak Syiah ni kata sebenarnya ni ada ni puak Abdullah bin Sabah. Sebenarnya ni puak Syiah. Sebenarnya dulu-dulu hak betulnya Allah nak turun wahyu kat Ali, tapi Jibril silap bagi kat Muhammad. Ada pula tu. Silap kerof kat mana tak tahu. Mai kat Nabi Muhammad. Patut nak turun kat Ali. Ali sendiri pun tak mau orang angkat dia sampai teratur. Tapi puak ni. Jadi dekat tu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqadin wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqadin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Ya Allah, Engkau perelokkanlah pegangan kami terhadap agamamu ya Allah, kerana elok pegangan kepada agama itulah yang akan mengurus segala hidup dan urusan kami ya Allah. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Engkau perelokkan urusan dunia kami ya Allah, karena di sinilah tempat kami hidup ya Allah. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Engkau perelokkan urusan akhirat kami ya Allah, kerana di sanalah tempat kami akan pergi bertemu denganmu ya Allah. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Engkau jadikanlah hidup kami ini kesempatan dan ruang untuk kami tambahkan lagi amal kebajikan ya Allah. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Engkau jadikanlah mati kami nanti ya Allah sebagai kerehatan kami daripada dosa dan kejahatan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada sikit lagi nak sambung. Hari Selasa yang lalu saya dijemput oleh Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong untuk menyampaikan satu tazkirah di Bagan Serai, Perak. Sempena dia bagi bantuan anak yatim, ibu-ibu tunggal, bapa-bapa tunggal, babi tunggal dak, ibu tunggal, bapa tunggal dan orang-orang kurang upaya di sana. Lebih dari 300-400 orang. Tuanku Sultanah dia pergi buat kerja haji di Mekah. Dia cerita, saya dipanggil belum pada tu bagi tazkirah berkenaan dengan bulan puasa sebelum masuk bulan puasa. Saya pun pergi, saya dengar abang kata, Tuanku Sultanah ni nak pergi buat kerja umrah 14 hari bulan Jun. Saya pun cerita tentang fadilat bulan puasa. Antara fadilat bulan puasa, orang yang mengerja umrah di bulan puasa, Nabi kata, seperti dia mengerja haji
Pergi buat umrah aja. Seperti dia buat kerja haji bersama-sama dengan aku, kata Nabi. Ini fadilat besar ni. Kita buat umrah bulan puasa, kedudukan umrah kita tu macam kita buat kerja haji sama dengan Nabi. Sultanah dia dengar, tahu dia nak pergi Mekah. Lepas tu apabila dia bagi hadiah kat saya, tuanku bagi hadiah dia bagi. Saya tanya, ampun tuanku nak pergi buat kerja umrah ke? Tanya Sultanah. Nak pergi Datuk Mufti 14 bulan saya nak pergi. Jom kita pergi sekali, jom. Dia ajak saya. Jom Mufti kita pergi sekali, jom. Saya nak pergi 14 bulan. Ampun tuanku, patik tak boleh pergi lah sebab banyak program lain kali lah. Tak apa. Lepas tu dia balik mai, dia duduk di Mekah tu, dia SMS mai kat Cik Ibrahim yang duk kerja dalam istana di sini. Dia kata tolong kira Datuk Mufti Sa'ad bagi dia pergi ceramah di Bagan Serai pada 30 hari bulan dia nak pergi bagi tu. Cik Ibrahim tu mai pejabat telefon tanya ni, Sultanah hantar SMS kat dia, so minta Mufti pergi ceramah. Boleh tak boleh? Boleh, pergi ceramah tak apa. Saya pun lepas makan sok terus pergi sana cerita ni. Kita ni baguslah ramai orang ni. Sultanah saya tengok bagus lah. Pok-pok kampung pegang peluk cium tak dengar orang kampung. Ramai dia. Sultanah bagi nak kata apa? Pegang cium. Kawan ni nak kata apa? Pegang anak-anak yatim, pegang pipi kepala macam seorang ibu. Bagus saya tengok Sultanah bagi. Saya ceramah, dia bisik kata, Datuk Mufti cerita sikit ni, orang yang terima apa dia ni, bantuan ni pun bagi depa buat benda-benda baik Datuk Mufti. Kadang-kadang depa ambil duit pergi buat benda tak elok. Ampun takut tak apa. Depan saya tu ada Cina, ada Tan Sri. Puak ni pun depa mai bagi sumbang juga, ada Sultanah nak bagi ni, apa dia Mansuri nak bagi depa. Tak apa, Tan Sri Cina. Saya duk ingat, Cina ni dia tak pernah dengar orang duk ceramah Islam ni. Kan? Saya pun ambil pendekatan. Kita hidup ni Allah bagi kat kita. Semua Allah bagi. Kita main lahir tu, semua tak ada apa. Sebab kita buat kerja sikit, Allah bagi ada yang kaya, Allah bagi ada yang susah. Ada orang menjaga sikit-sikit jadi kaya. Ada orang dia menjaga daripada muda sampai ketua. Mati dalam susah, taklah kaya. Ini Tuhan Allah bagi kita. Cina tu duduk lagu ni, Tan Sri. Dia tak nak dengar sebenarnya. Kita pun tak nak sampai. Tanggungjawab kita orang kaya, jangan fikir untuk perut saja. Nabi Abu Zarrin, sahabat Nabi tanya Nabi, dia minta kat Nabi suruh nasihat dia. Kita ni apabila kita berjumpa dengan orang yang lebih, orang yang pengalaman lebih, ilmu lebih, umur lebih, jangan duk sembang pandai depan dia, kena minta nasihat. Tu Abu Zarrin jumpa Nabi, dia minta nasihat kat Nabi, dia tak sembang pandai depan Nabi. Kita ni kalau nak sembang pandai depan orang, minta nasihat. Cina tu kata, betul. Orang kaya jangan pandang orang miskin. Kalau semua orang kaya, siapa nak jadi driver kita? Kalau semua orang kaya, siapa nak jadi cleaner rumah kita? Di bibit rumah kita. Mujuk ada orang miskin. Dia boleh jadi driver, dia boleh jadi mesin rumput, dia boleh. Kalau miskin semua, kita jual, siapa nak beli barang? Tak ada duit. Tu Allah buat dalam hidup ni. Ada miskin, ada kaya. Masing-masing dapat faedah. Saya tahu itu. Orang kaya jangan fikir. Nabi suruh ahibbil masakin. Kesian orang miskin. Wajalisum dudukkan mereka. Jangan tunjuk sombong walaupun kita kaya. Orang miskin pula apabila menerima bantuan pada orang kaya, kena berterima kasih. Kena balas budi Nabi suruh. Sebab kalau adil lah. Iza ahda ilaikum ma'rufan fakafi'uh fa illam tajidu syai'an ma tukafi'uhu fad'u lahu. Kalau kamu tidak ada balas budi itu dengan berharta benda, kamu balas budi dengan doa. Kalau yang menjaga, minta bagi dia jaya menjaga. Kalau yang sakit, minta sihat apa semua. Doa itu budi orang yang menerima bantuan kepada orang yang beri bantu kepada kita. Cina tu. Tuanku Sultanah teriak, saya tengok, tapi dia menangis. Anak yatim. Orang yang tak hormat anak yatim ni, Allah kata orang yang dusta kepada agama aku. Nabi kata, aku dengan anak yatim ni, aku orang yang senasib dengan anak yatim. Aku dilahirkan tidak sempat menatap wajah ayahku. Dan ayahku tidak sempat menatap wajahku. 4 tahun aku hidup, ibu aku pula mati. Aku tidak mendapat kasih sayang ibu. Anak yatim aku.
alam yajidka yatiman fa'awa. Sebab itu Nabi kata, orang yang prihatin kepada anak yatim, dia akan duduk dalam syurga dengan aku macam ni. Saya tengok jari kat Cina-Cina. Juga dengan dedak dengan hampir dalam syurga duduk ni. Habis saya bercakap tengah jam kot. Habis apa semua. Bagi ada. Cina ada seorang tu. Dia naik atas pentas. Baguslah Datuk Mufti ceramah cukup bagus loh. Cukup bagus. Saya tak pernah dengar ni macam ceramah. Saya kata Nabi suruh Abu Dzar bertakwa pada Allah. Takwa ni dalam Islam makna buat yang Allah suruh, tinggal yang Allah larang. Allah Tuhan dia tak pernah suruh kita buat jahat. Allah Tuhan tak pernah suruh kita tinggal benda baik. Allah Tuhan suruh buat benda baik, tinggal hak jahat. Bayangkan kalau benda baik ni kita boleh buat, hak jahat kita tinggal, hidup kita aman. Tak ada sana curi, tak ada rasuah, tak ada tipu, tak ada apa bohong. Sebab kita ada takwa. Ni yang Nabi kata, fa innahu ra'sul amri kullih. Takwa itu menjadi punca segala kehidupan kita. Dia lepas ceramah, dia naik salam dengan saya. Ini bagus loh, ni cakap ni cukup bagus, dia kata. Dia ambil kad dia bagi. Ni Datuk Mufti, ini nombor telefon saya, ni kad saya. Ini kalau apa-apa perlu bantuan susah, minta sama saya akan bagi. Toke mai duk Pulau Pinang. Toke mai. Makna sebenarnya kita ni, orang kafir ni tak pernah dengar kita ni. Islam ni kita tak pernah, depa tak tahu Islam. Kita cerita mana kata Islam ni kalau depa tahu depa, tapi depa tak nak tahu. Waktu saya abang kat Tan Sri tu. Tan Sri Cina, Tan Sri dia kaya duduk Sungai Petani. Saya kata Nabi kami pesan kat kami, rebut 5 sebelum datang 5. Rebut masa muda sebelum datang tua. Rebut masa senang sebelum datang susah. Rebut masa sihat sebelum datang sakit. Rebut masa lapang sebelum datang sibuk. Rebut masa hidup sebelum datang mati. Oh, lu panggil ke Cina, panggil PA dia. Oh, mai kertas nak tulis. Ambil kertas tulis. Rebut apa Datuk? Rebut apa? Ini cakap cukup bagus. Ini cakap cukup bagus. Saya pun ingat ada Datuk satu kali cakap UUM sampai dia ingat sampai sekarang. Oh, itu bagus punya cakap. Oh, dia kata. Dia tulis. Rebut 5 sebelum datang 5. Dia tulis. Cina. Dia boleh mengajar hadis pula kat orang-orang ni. Maknanya mereka ni tak pernah tahu. Saya ceramah di sana kali, panggil PIBG. 2 kali saja. PIBG di dekat dengan Padang Sang. Ni Cina, PIBG mai, mak Cina, mak Cina pakai seluar bandar. Nampak paha. Saya duduk ceramah ni. Clean lah lama-lama sekali juga. Ceramah ceritalah kita orang Islam ni, budak-budak kena hormat ibu bapa, orang muda kena hormat orang tua, Nabi suruh orang tua kena sayang kepada orang muda, bagi pengalaman, bagi nasihat. Kita orang muda ini mak bapak kita kena hormat, mak bapak kena jaga. Depa ni lah banyak berjasa kat kita gini bawa ayat Quran. Kelak. Alai Datuk lo. Lu boleh mari lagi kah? Si Pampak Kangkung kali. Berpanggil saya ceramah tu. Cina, PIBG. Ni Cina perempuan. Cerita lagu tu lah apa semua. Tentang pengajian anak. Oh, dia kata, inilah Datuk kalau main selalu pun bagus tu. Itu kita motivasi untuk kita lo. Dia kata, mana Cina ni dia tak tahu. Kita tak pernah bagi tahu kat dia. Islam ni cantik, tapi kita tak pamer Islam cantik, dia tak tahu. Sebab tu saya kalau orang panggil tempat ada Cina, saya pergi. Cerita baik Islam ni. Kalau you tengok orang Islam tak baik bohong, Islam taklah suruh dia buat begitu. Islam suruh dia cakap benar. Janji mesti tepati, amanah mesti jaga, cakap mesti benar. Ini Nabi suruh. Kalau berkelahi sikit-sikit, damai, jangan terus-terus, tak boleh. Nabi tak suka tu macam orang. Nak ceritanya, kita ni kena dakwah, tunjuk kebaikan Islam kepada orang bukan Islam. Sebab itu apabila kita buat task force ni, kita libat sama mu'allaf yang masuk Islam ni, sebab cerita Islam ni kepada Cina-Cina yang belum masuk Islam.
Jangan kita duk cerita sama-sama kita ya. Sama-sama kita ni duk baik dah kan. Duk baik dah tapi tepa. Sekian, wallahu alam. 2 kali beri tadi. Ada lagi.